Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita menyambung lagi tafsir suratul An'am, dan insya-Allah hari ini tafsir surah Al-An'am kita pada ayat yang ke-19. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat ayat yang ke-19 pada hari ini 19 hingga 22 insya-Allah, iaitu ahli kitab yang mengenal tauhid. Macam mana ahli kitab yang mengenal tauhid. Itu ayat yang ke-19. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Baik, kita tengok apa dia penafsiran dia, ayat yang ke-19 suratul An'am. Sebelum daripada tu, tuan-tuan diminta share lah. Share dalam page saya, dalam page Suara Sunnah, share dalam grup-grup tuan-tuan biar ilmu tu tersebar dan dapat pahala menyebarkan ilmu pada bulan Ramadan ini. Baik. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, siapa yang lebih besar persaksiannya? Soalannya, kenapa ayat ni dimulakan dengan begitu? Kenapa ayat ni dimulakan dengan perkataan begini? Ini kerana musyrikin Mekah ni, mereka suruh Nabi bawa saksi. Yang Nabi ini sebenar-benarnya seorang Nabi. Sebab itu perbincangan kita pada ayat-ayat yang lepas, mereka minta supaya malaikat menjadi saksi di atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta supaya malaikat menjadi saksi di atas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi disuruh oleh Allah Taala tanya, siapa saksi yang paling besar sekali Nabi ini menjadi Nabi? Qulillah, katakanlah Allah. Tentunya Allah saksi yang paling besar di atas Nabi SAW sebagai seorang Rasul, dan baginda dilantik menjadi Rasul adalah pilihan Allah. Rasul dilantik bukan melalui sistem pilihan raya ataupun undian, tapi Allah yang melantik Rasul. Maka Allah yang menjadi saksi di atas kerasulan Nabi SAW. Maknanya malaikat yang kamu suruh buat mari ni, orang musyrik Mekah, sikit je. Nipis je orang panggil benda tu. Tak ada apa pun. Nak banding dengan Allah sebagai saksi.
di atas kenabian Nabi SAW. Syahidan baini wa bainakum. Allah ni menjadi saksi di antara aku dan juga kamu. Bukan saksi yang kamu nak saja, tapi di antara kita berdua ni, Allah yang sanggup jadi saksi. Siapakah yang benar di antara kita berdua, sama ada Nabi Muhammad SAW ataupun musyrikin Mekah. Maka Allah adalah saksi yang beritahu kepada mereka, maka Allah cukup untuk jadi saksi. Sebagai contoh, ada orang tuduh kita buat sesuatu, tapi kita tak buat. Dan tidak ada orang lain yang boleh sokong dan bantu kita, maka pada ketika itu, kita minta Allah yang menjadi saksi. Kita minta Allah yang menjadi saksi di hadapan kita. Sebab itu apabila tidak ada lagi orang yang percaya pada kita, kita diminta supaya bersumpah dengan mengatakan wallah. Wallahi. Maknanya kita ambil Allah menjadi saksi. Dan itu satu sumpah yang besar. Sehingga hendaklah dibayar denda di atas sumpah yang palsu ataupun melanggar sumpah tersebut. Itu satu perkara yang dari segi hukum dibincangkan oleh para ulama kita. Maka Allah menjadi saksi. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Ni wahyu Al-Quran ni diturun pada Nabi SAW adalah benar. Tapi tujuan apa diturunkan? Bukan untuk baca sahaja. Li'unzirakum bih, supaya dengannya aku memberi amaran kepada kamu. Ini objektif Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Quran turun sebagai peringatan kepada manusia, beri amaran. Sebagaimana yang kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bukan sahaja hudan, petunjuk, bayyinat, penerangan di atas petunjuk tersebut dan pembeza di antara hak dan batil. Maknanya kalau kita nak tahu satu perkara itu hak ataupun perkara itu batil, kita hendaklah merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Jelas? Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sahaja yang menunjuk jalan mana yang betul, jalan mana yang salah. Baik. Kerana surah Al-An'am adalah surah Makkiyah, maka banyak ayat-ayat di dalamnya, kalau kita tengok, adalah berkenaan dengan pendengar awal Al-Quran itu sendiri. Daripada musyrikin Mekah yang banyak melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok bagaimana Nabi disuruh beri amaran kepada manusia dengan Al-Quran. Maknanya dengan Quran sahaja yang boleh beri amaran kepada manusia. Jika manusia ambil pendekatan Al-Quran sebagai inzar, sebagai benda yang menggerunkan hati dia sendiri. Allahu Akbar. Wa man balagh, dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran ini bukan penduduk Mekah saja, tetapi semua seluruh orang yang sampai Al-Quran kepada dia. Bermakna Al-Quran apabila sampai kepada kita, hendaklah dakwah kepada manusia, bukan kita seorang saja. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini menyelamatkan semua manusia, menyelamatkan semua bangsa, supaya bangsa itu tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Seterusnya menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan sahaja kepada orang Mekah Quran ini, tapi kepada semua orang yang sampai Al-Quran kepada dia, bermakna sampai ayat tauhid kepada dia, dia kena beriman pada Allah Ta'ala. A'innakum latashhadun, a'innakum latashhadun, apakah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sesungguhnya kamu betul-betul menyaksikan? Maknanya apa? Betul kamu nak kata begini? Kata apa? Anna ma'allahi ilahan akhar, bahawa ada ilah-ilah selain bersama dengan Allah. Kamu sanggup kata
ada benda lain yang menjadi sandaran hati kamu, yang kamu abdikan diri, yang kamu minta tolong selain daripada Allah, yang kamu seru mereka, berani kamu buat begitu? Ini Allah Ta'ala tanya. Qul la ashhad, katakanlah aku tidak menyaksikan. Maksudnya aku tidak menyaksikan apa yang kamu buat. Aku tidak ajar kepada kamu benda yang begitu. Aku ajar kepada kamu hanyalah benda yang berbentuk tauhid. Ini antara jawapan jika ada orang yang buat syirik di hadapan kita lah. Qul la ashhad, aku tidak menyaksikan perbuatan itu. Apabila ada sahaja orang mengajak kepada syirik, mengajak kepada seru yang lain selain daripada Allah Azza wa Jalla, kita kata qul la ashhad, aku tidak menyaksikan, aku tidak sama sekali sanggup menyaksikan kesyirikan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Qul innama huwa ilahun wahid. Allah Ta'ala suruh kata, qul la ashhad, katakan aku tidak menyaksikan. Qul, kata lagi, macam mana? Sesungguhnya dia adalah ilah yang Maha Esa. Kita kena tekankan bahawa Allah sahaja tempat kita sembah, tempat kita zikir, tempat kita minta doa, tiada yang lain. Baik Nabi ke malaikat ke wali ke, kita tidak buat istighasah dengan dia, tidak. Kerana mereka telah mati. Ini adalah satu penekanan daripada Al-Quranul Karim supaya manusia faham. Jangan tergelincir dalam lembah syirik. Syaitan akan cuba manusia ini bukan sahaja perangai jahat, tapi paling akhir berjayanya syaitan ini apabila dia boleh tolak manusia, menyebabkan manusia terjun dalam lembah syirik. Apatah lagi benda yang syirik itu dianggap sebagai ibadah. Itu lagi teruk. Allahu Akbar. Itu yang kita takut. Apabila satu perkara syirik dianggap ibadah oleh seseorang, payah dia nak tinggal benda itu walaupun benda itu syirik. Wa innani bari, dan sesungguhnya aku berlepas diri. Maknanya apa? Kita tidak campur dengan urusan mereka. Sebarang majlis yang membawa kepada kesyirikan, kita tak payah pergi. Kalau ada majlis kahwin, ada. Lepas tu ada dengan pulut semangat yang dibuat untuk semangat apa tak tahu. Sebelum pengantin sampai depan muka pintu tu, dia tabur dulu. Tabur apa orang panggil berah kunyit dengan lada hitam. Tu semua kepercayaan. Majlis tu majlis syirik. Kita tak pergi pun tak apa. Kita tak pergi pun tidak apa. Majlis kahwin ini, kalau kita tengok, orang hak majlis sunnah pun terjebak kadang-kadang dalam perkara-perkara yang tidak disandarkan dalam agama ini sendiri. Walaupun dia berbentuk hiburan. Bila kita kata tak boleh muzik, dia pasang Quran. Sebab mengaji sunnah pasang Quran. Kita duk makan, kita duk borak, kita duk sembang, duk kata begitu, begini, duk dapurnya bising, kita duk pasang Quran. Itu bukan tempat dia untuk orang dengar Quran. Bukan tempat dia. Salah cara begitu. Bukan cara agama. Tentu kena ingat Quran ni mulia. Sehingga Allah Ta'ala kata apabila kamu dengar qara'tal Quran fastami'u lahu. Kamu kena dengar wa ansitu, dan kamu kena diam. Ni hak dapurnya tak ada berah, hak depannya minta gulai, hak tu kerabu habis, hak ni air tak bubuh lagi. Quran dok pasang. Kalau muzik yang kuat pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kalau ada muzik kuat nak makan pun tak selera. Kalau saya memang, kalau ada muzik tu memang kita makan senduk je. Kalau tak ada muzik tu 2 pinggan jugalah. Dia bunyi kom macam-macam.
Betul, kita boleh berhibur pada waktu-waktu begitu. Tetapi biarlah kita hak mengaji ni jangan membuka pintu-pintu syaitan. Kerana syaitan dia masuk melalui pintu muzik. Orang yang minat muzik, dengar muzik banyak, Quran mesti dia tidak baca dengan banyak. Kerana muzik Al-Quran tu dia tak hidup sekali. Dia tak boleh duduk sekali. Itu benda yang kita kena tahu dalam hidup kita. Lagu apa kita nak dengar, lagu tak apalah lagu-lagu tu, tapi kena ingat banyak benda tu membuka pintu yang luas kepada syaitan untuk masuk dalam hati kita. Jadi jangan kita buka pintu kepada syaitan luas untuk masuk dalam hati kita. Sebab tu saya sarankan tuan-tuan, kita hak majlis sunnah atau tak majlis sunnah pun, kalau anak tu kahwin, tak payah muzik-muzik lah. Pakai diam gitu ya sudah. Pakai senyap begitu, tak ada masalah. Nah, walaupun Nabi, kalau macam mana, kalau silap macam mana ustaz? Itu pertunjukan, apa nak orang panggil, pertunjukan yang mempertahankan diri. Ya, silap tu, mesti dia masuk gendang sikit-sikit, tak apalah. Tu silap, mempertahankan diri, dah masa tu je kita nak tunjuk je. Ni pasang dengan DJ-nya 24 jam. Kalau majlis tu start daripada pukul 12 sampai pukul 6. Apatah lagi kita yang hidup dalam suasana kalau buat majlis jiran sebelah dengan anak kecilnya. Walaupun dia kata tak apa dia tu, tapi anak dia tu masalah. Menyebabkan dia juga masalah. Jadi kita hak mengaji sunnah Nabi SAW, kita buat majlis, jangan sakiti siapa-siapa. Jangan sakiti siapa-siapa. Dan jangan buka pintu syaitan untuk masuk dalam majlis itu. Jangan. Hak jadi pengantin perempuan begitu juga. Ada upacara menepung tawar lah, macam-macam. Kalau buat saja tak ada kepercayaan, tak apa. Tapi kalau kepercayaan ada, sama dengan Hindu. Sama. Tapi benda tu hak dia buat, tak kira hak ngaji sunnah, tak ngaji sunnah pun. Tu kena faham. Saya bagi tahu je, nak ikut tak mau ikut punya pasal lah. Tapi kita bagi tahu itu adalah benda yang digariskan oleh agama kita. Istihar kepada orang kita kahwin, istihar pada orang anak kita kahwin, itu satu benda yang baik. Tetapi biarlah ikut garisan agama. Jangan kita buat mula-mula lagi kita bina rumah tangga anak kita, cucu kita tu bukan daripada dasar agama itu sendiri. Amat teruk. Yang paling lagi kita duka cita, luar daripada ni, orang perempuan pakai niqab. Tiba-tiba hari bersanding, buka niqab. Patutnya hari bersanding tu lah pakai niqab. Bersanding pula tu duduk dua orang satu. Duduk dua orang. Kalau buat setakat nak ambil gambar, tak apalah. Ambil lah gambar keluarga, cukup lah. Siapa orang tengok belakang, mata merah, bulu kuning duduk begitu. Mata pula cukur gitu, merah macam buruk mak ayah aku tengok. Bukan macam orang lah, minta maaf lah wala puasa ni. Tapi itu benda yang berlaku zaman hari ni. Tak payah membazir sahaja benda begitu. Ini bukan daripada syariat agama kita dan bukan daripada ajaran Nabi SAW. Ini syaitan, dia masuk dalam benda-benda begini. Baik. Last sekali, kita buat dengan ada kepercayaan. Seterusnya kepercayaan itulah yang mengheret kita kepada syirik. Mimma tusyrikun, dari apa yang kamu mempersekutukan. Perbuatan masyarakat pada hari ini banyak pergi kepada syirik, maka kena ada orang-orang yang beritahu bahawa benda ni syirik. Dan walaupun berlawanan dengan apa yang difaham oleh masyarakat, tak apalah. Kerana Nabi pun berlawanan dengan apa yang disebut oleh musyrikin Mekah itu sendiri. Baik. Ayat 20. Ayat teguran kepada manusia yang ingkar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina atainahumul kitab. Dan orang yang Allah Ta'ala kami berikan kitab kepadanya. Kitab di sini maksudnya kitab Taurat, kitab Injil. Jadi ayat ni merujuk pada siapa? Ayat ni merujuk kepada Yahudi dan Nasara, yang mana mereka telah diberikan kitab
Kitab hukum hakam, bukan hukum hakam sahaja, tapi kitab yang paling penting sekali syariat Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Baik. Sekarang ni, soalan dia. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang mereka, padahal surah ni surah Makkiyah? Biasanya, ayat-ayat Ahlul Kitab ni dia mari surah Madaniyah. Kerana ahli kitab tu ada di Madinah, dia tak mari di Mekah. Baik. Kerana di hujung-hujung waktu Nabi di Mekah tu, saya sebut bahawa Al-An'am ni dia bukan surah yang awal-awal, dia surah yang Nabi-Nabi hampir-hampir berhijrah. Diturunkan sekaligus, cuma 2-3 ayat je diturunkan secara berasingan. Di hujung-hujung Nabi waktu di Mekah ni sudah ada interaksi perhubungan di antara musyrikin Mekah dengan Yahudi, dengan Nasara. Maknanya selepas habis modal dia lawan Nabi, musyrikin Mekah ni, lalu dia berjumpa dengan Yahudi di Madinah, yang pada ketika itu ahli kitab tersebut duduk di Madinah, yang pada ketika itu nama Madinah itu Yathrib. Untuk apa? Untuk dapat nasihat lah. Dia sendiri tak ada kitab. Orang Mekah ni, dia ada agama nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka tu agama. Dan dia klaim agama nenek moyang dia tu agama Nabi Ibrahim. Dia klaim begitu. Yahudi Nasara ni ada kitab, Taurat dan Injil. Lalu mesti nak tanya orang ada kitab, orang yang lebih dahulu bagi dia beragama berbanding dengan dia. Macam orang kita jugalah. Kita tanya ustaz lah. Kita tanya Tok Lebay dan sebagainya. Tanya tu untuk apa? Tanya tu bukan untuk ikut Nabi. Tidak. Tanya macam mana nak lawan Nabi. Tanya macam mana nak lawan Nabi SAW. Dan orang Yahudi di Madinah itulah yang memberi idea tambahan untuk lawan Nabi SAW. Di antara benda yang dia suruh tanya pasal Ashabul Kahfi itulah. Dalam surah Kahfi itu kita jawab beberapa syubhah yang telah saya hurai dalam kuliah sebelum pada ni. Pasal Ashabul Kahfi, pasal Zulkarnain, pasal Ruh. Dia beritahu jawapan pada musyrikin Mekah tu. Mu tanya hak ni dia. Dia bagi satu idea modal untuk kawan tu gilawan dengan Nabi SAW. Lalu Allah sentuh mereka. Satu lagi fahaman yang boleh kita ambil. Kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Yang bermaksud orang Islam yang telah diberikan kitab, tapi tak pakai kitab. Dia pakai tok guru dia. Ada juga begitu. Baik. Lalu dia pergi tanya Yahudi. Sebab itu saya sebut pada tuan-tuan kena tahu sikit. Kena tahu, hidup bermasyarakat ni, ustaz ramai, pendakwah ramai. Kita hak sebut sunnah Nabi dengan dalil ni, kita mengaji luar negara, ustaz yang sebut bid'ah apa semua, dia mengaji luar negara juga. Orang kita mudah keliru. Dia kata, macam mana ustaz sebut bid'ah, ustaz tu sebut tak bid'ah? Macam mana jadi gitu? Kita sebagai orang yang duduk di antara dua orang beragama ni, Allah Ta'ala ajar kita. Jangan kita jadi macam musyrikin Mekah. Dia minta dalil dengan ustaz yang buat benda-benda yang Nabi tak buat tu, tujuan untuk menentang ustaz yang beritahu sunnah Nabi ni. Perangai tu sama macam musyrikin Mekah. Dan ustaz yang bagi modal untuk lawan sunnah Nabi SAW tu, perangai dia sama macam ahli kitab Yahudi Nasara. Sebab itu apabila kita puak-puak ustaz ni dibuat benda yang Nabi tak buat, jadi hujah pada masyarakat. Amat besar kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
apabila kita buat benda yang Nabi tak buat, lepas tu kita kata yang ni agama, sebenar-benarnya benda tu bukan agama, dengan tujuan nak cari makan, kedudukan di atas muka dunia yang sementara ini. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya apa jadi? Akhirnya apa jadi? Kita tengok hari ni apa yang berlaku di antara kita. Orang naik ke seseorang tu jadi ulama kerana dia tu penyokong ramai ke? Tak. Kerana hujah. Daripada Nabi ataupun tidak apa yang dia sebut. Dia ambil di mana benda hak dia sebut tu? Dia sebut satu perkara tu dia ambil di mana? Hikayat ke, cerita dongeng ke, cerita yang tidak ada dalam apa-apa sahaja. Ambil di mana benda tu? Itu nombor satu yang perlu kita tahu. Bukan kita ikut dia sebab apa? Dia sekarang ustaz ni ramai penyokong. Ustaz ni kalau mengajar ramai orang. Tidak. Ustaz ni dia bercakap betul dengan sunnah Nabi. Dia bagi tahu ikut Quran, ikut sunnah Nabi. Dia tolak benda-benda syirik, benda-benda bid'ah. Anak murid dia 3 orang. Hak lu sebut macam-macam, mimpi karuk maruk sebab sekejap mimpi jumpa Nabi. Sejak Nabi mari makan dengan dia, Nabi mari minum, Nabi mari majlis macam-macam. Kita nampak hebat sebab Nabi mari, kita pergi ikut dia. Sebab tu saya sebut pentingnya kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, menunjuk pada aku benda benar itu benar dan menunjuk pada aku benda salah itu salah. Benda benar untuk apa? Warzuqna ittiba'ah, supaya aku dapat ikut. Wa arinal batila batila, dan benda yang batil itu sebagai batil di hadapan mataku, warzuqna ijtinabah, supaya dapat dijauhi perkara tersebut. La hawla wala quwwata illa billah. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Perkataan ya'rifunahu asal daripada perkataan arafa. Maknanya kenal dengan tanda. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang Allah Ta'ala berikan kitab ini, Yahudi Nasaran, kenal Nabi dengan tanda kenabian itu sendiri. Ada 2 kemungkinan. Dalam ayat ni disebut oleh mufassirin, yang pertama kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasar daripada apa yang disebutlah kitab mereka. Yang keduanya, kenal Nabi SAW itu kenal dakwah tauhid Nabi. Kenal dakwah tauhid Nabi SAW. Sebab syariat ni sama. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ini satu ayat yang Allah Ta'ala nak sebut bahawa dalam mesej berkenaan dengan tauhid, Nabi-Nabi ni bawa benda sama. Bagaimana ayat yang selalu kita sebut, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, an i'budullah wajtanibut taghut, jadi hamba Allah, lawan taghut jadi hamba Allah. Ni merupakan mesej Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka apa yang Muhammad duk bawa ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah mesej tauhid yang adalah Taurat, yang adalah Injil. Maknanya ya'rifunahu tu 2 makna dia. Ada yang kata dia kenal Nabi Muhammad, kenal sungguh. Berdasar kepada apa yang disebut rupa parahnya, rambutnya, tingginya, begini-begini, duduk syarah. Dan dia duk sangka bahawa apa yang disebutlah kitab dia tu, hak dia tok alim dia syarah, akan lahir daripada golongan Yahudi lah. Tiba-tiba Arab ni. Dia tak boleh terima, Arab tak boleh terima. Asabiyah kuat ni. Yahudi Nasara ni, kita jangan jadi asabiyah kuat sangat. Kalau Melayu tu salah, kita kata kena salah. Kalau Cina tu betul, kena kata betul. Kalau Cina tu salah, kena kata salah. Jangan kerana kita benci pada satu puak ni oleh kerana dia tu Cina, dia betul pun kita kata salah. Tak betul. Agama tidak ajar begitu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kamu benci kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu dekat dengan taqwa. Itu Allah Ta'ala sebut.
Contoh sekarang ni duk bising isu Rohingya. Macam-macam orang buat spekulasi berkenaan dengan isu Rohingya. Ada yang terima, ada yang tak terima. Kita tak terima Rohingya hak jahat. Bukan semua jahat, ada hak baik. Ada yang baik. Tapi sampai dia duduk negara nak jadi warga negara tu tak boleh lah. Mana-mana negara pun, bukan Rohingya sajalah. Kalau dia bagi IC pada China, kalau duduk Malaysia ni berlambak-lambak tu, siapa dia duduk bagi tu? Pergi Langkawi tu. Ada satu bukit tu, pok-pok dia saja duduk situ. Dapat IC. Siapa dia tak tahulah bagi IC pada dia, menjadi pengundi kepada sebuah parti. Dia tak mau sebut banyak, lagi orang marah pula. Tapi nak sebutnya gitulah. Biar berlaku adil lah apabila kita sebut benda begini. Kita kena ada jiwa orang Ansar. Orang yang menolong orang. Orang yang menolong orang. Kita nak kata huduh ke dia begitu, begini perangai dia begini. Masing-masing semua bangsa ni ada perangai dia. Tapi adillah kita dalam menilai. Saya tidak menyokong sepenuhnya dan tidak membantah sepenuhnya. Kita kena berada di antara tengah-tengah. Hak baik ada dia. Hak tak baik ada juga dia. Bila dia duduk dalam negara kita, dia buatlah cara duduk dalam negara orang, bukan negara dia. Gunalah apa-apa yang kerajaan kita sudah tetapkan. Ikut aturan negara. Begitu juga kita manusia. Kita duduk negara Malaysia ni, guna perlembagaan Malaysia. Duduk negara Singapura, kena ikut Singapura. Duduk negara Saudi, kena ikut perlembagaan Saudi. Duduk di akhirat, kena ikut perlembagaan siapa? Masa tu Singapura pun tidak ada dah, Saudi pun tidak ada dah, Bangladesh ke India, semua tidak ada. Allah Ta'ala kata, limanil mulkul yaum. Siapa dia kerajaan hari ini? Allah kerajaan negeri akhirat, oleh kerana itu kena ikut perlembagaan Allah. Hei manusia semua, kamu kena ikut perlembagaan aku, itu Allah Ta'ala ni, kamu kena ikut perlembagaan aku. Perlembagaan Allah mana? Quran. Siap atas muka dunia. Bermakna orang yang tak ikut Quran, sampai ke akhirat tu sesak, tak jumpa perlembagaan. Akan dihukum kerana tak ikut Al-Quran. Sebagaimana rakyat yang dihukum kerana tak ikut perlembagaan. Dan perlembagaan setiap negara tu mungkin lain-lain. Mungkin lain-lain. Negara yang dijajah oleh British, dia panggil negara Commonwealth, dia ada perlembagaan yang hampir-hampir sama. Negara yang bukan Commonwealth, dia ada perlembagaan cara-cara dia. Negara Thailand bukan Commonwealth. Dia negara yang tak pernah dijajah, dia ada perlembagaan dia sendiri. Itu semua adalah Allah Ta'ala aturkan di atas muka dunia. Tapi akhirat esok, kamu Thailand ke, kamu India ke, kamu mari Rohingya ke, kamu Malaysia, ni perlembagaan aku. Dan perlembagaan Quran ni satu dunia boleh pakai. Tidak ada sebab untuk manusia menolak perlembagaan Quran ini. Baik. Allahu Akbar. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Makna kenal sungguh. Dalam sirah kita belajar kan Salman Al-Farisi, dia kenal Nabi akhir zaman berdasar kepada apa yang dia belajar. Berdasar kepada apa yang dia tahu daripada tok guru dia yang tidak sembunyikan ilmu. Tok guru dia tu ahli kitab. Yang kata Nabi akhir zaman Muhammad ni tanda dia begini-begini, ada khatmun nubuwah tanda di belakang. Nabi tunduk belakang gitu, kebetulan nampak tanda Nabi. Dia bagi sedekah pada Nabi. Nabi tak terima. Tetapi apabila dia bagi Nabi hadiah, Nabi terima. Bermakna ini Nabi. Dia masuk Islam kerana cerdiknya dia cari kebenaran. Baik. Dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut anak lelaki? Abna'ahum makna anak lelaki. Kenapa tidak termasuk anak perempuan? Yang pertama sekali sebab dia dalam ini Allah Ta'ala guna lelaki kerana Nabi Muhammad juga lelaki, umpama anak lelaki yang lain. Yang keduanya, bangsa Arab memang penting anak lelaki. Yang ketiga, anak lelaki lebih senang dikenali nak banding anak perempuan. Sebab anak perempuan ini, perempuan sifat dia malu, perempuan sifat dia duduk dalam rumah, dan perempuan hak Muslim ni sifat dia tutup aurat. Tutup aurat. Kalau hak muka segak-segak tu, tutup muka. Tutup muka. Supaya tidak dinampak oleh orang.
Nah, orang kata tutup muka ni kolot. Bukan kolot. Salah sebut kolot. Kerana apa? Kerana dia segak. Cantik. Dia beautiful woman, kita kata. Tak, perempuan yang cantik. Maka dia kena tutup muka dia. Kerana boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu saya tak apa setuju kalau perempuan yang jenis melenggukkan suara hatta dengan Quran sendiri pun. Quran sendiri pun baca Quran. Melenggukkan suara, muka cantik. Sekarang ni adalah jenis itu. Baca Quran. Orang lelaki pun telefon ke dia. Tengok muka dia. Muka dia tu cantik. Semua orang kata cantik, bukan seorang je. Kalau kita seorang kata cantik, tiba-tiba 10 orang kata tak segak atau masalah. Semua kata cantik, semua kata segak. Lalu jagalah benda-benda begini. Baik. Alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka merugikan kerana tidak mahu beriman dengan Nabi. Maknanya kena tapi tak mahu. Allah. Sebab apa tak mahu ni? Sombong, rasa dia hebat, benci, dengki. Dan Allah Ta'ala sebutlah ayat lain kerana baghyan bainahum, kerana dengki di kalangan mereka. Jadi jelaslah. Orang yang tahu Nabi Muhammad ni Nabi tapi tak mahu ikut sunnah Nabi, duk lawan orang sebut sunnah Nabi walaupun tahu benda tu sunnah Nabi. Duk cari jalan yang lain supaya orang tak ikut sunnah Nabi, maka dalam jiwa dia tu ada satu benda disebut baghyan, kedengkian itu ada. Allah minta Allah Ta'ala ikhlaskan kita dalam perjuangan nak sebut hak Nabi SAW. Allahu Akbar. Fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Mereka sebenarnya tidak beriman. Walaupun Yahudi Nasara itu sendiri golongan yang ada agama, tapi agama itu tidak boleh membawa dia takut pada Allah. Sebab apa? Sebab syirik itu ada dalam jiwa dia. Sebab tu orang yang beragama Islam ada syirik dalam jiwa ni, dia tak takut pada Allah. Dia tak takut pada Allah. Tu, dia tak akan takut pada Allah. Dia akan takut kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Sama ada syirik tu besar ni ataupun besar batu tu ataupun besar mana sekalipun, tapi ada dalam jiwa dia tu. Menyebabkan rasa takut pada Allah tu hilang, makin lama makin hilang. Syirik ni makin lama makinlah sekali putus asa dengan Allah Ta'ala. Baik. Ayat nombor 21. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ, maka siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim melainkan sifat yang akan disebutkan ini. Zalim tu macam-macam. Tapi hak ni waman azlam maknanya, kalau kita tengok ayat-ayat Quran mengulangi perkataan waman azlamu ni, diulang-ulang, maknanya ia satu perkara yang besar. Zalim macam mana? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah. Allahu Akbar. Mereka mencipta dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ahli kitab kata Allah tu ada anak lelaki. Yahudi kata Uzair anak Allah. Kristian kata Al-Masih Nabi Isa anak Allah. Ini semua benda-benda yang syirik pada Allah. Musyrikin Mekah pula kata Allah ada anak perempuan pula. Ambil malaikat pula sebagai pujaan. Bukan tu saja. Zaman sekarang ni pun ada juga orang dusta di atas nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu membuat agama baru. Membuat amalan baru, membuat semua benda-benda yang dia buat tu tak ada sandaran daripada nas. Dia kutip nas macam mana? Orang panggil apa? Orang panggil benda-benda bid'ah lah. Benda-benda bid'ah. Sebab tu ramai sangat orang kita ni duk ambil zikir-zikir tertentu lah, apalah, baca ni baca tu tanpa usul periksa mana datang benda tu semua.
Dan perkataan iftara tu bermaksud mereka-reka sesuatu perkara dengan mudah tanpa rasa bersalah sikit pun. Reka satu benda dengan mudah tanpa rasa bersalah dan ajak orang amalkan benda hak direka tu tanpa rasa bersalah. Itu zalim. Allahu Akbar. Ada macam kenduri arwah. Nampak mudah je tak? Tuan rumah buat keluar duit, panggil orang tahlil makan. Tok Lebah pun mari, tanpa muka bersalah pergi tahlil. Daripada tu imam mak serban besar, sampailah hak balik, piyuh pun tak pakai. Daripada sebesar-besar serban, sampailah piyuh pun tak pakai, tak mengaji sunnah Nabi, pakat duk pergi. Lepas tu duk keluar dalil, hak ni boleh, hak tu, macam-macam dalil lah ambil. Itu dusta pada Allah Ta'ala. Dusta pada Allah. Dah pergi tu tak rasa bersalah. Hak makan pula tak rasa bersalah juga. Tuan rumah duduk sedih dah, kehilangan ahli keluarga, kita duk menterdarah rumah dia pula. Tu masalah besar. Au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayatnya. Mendustakan ayat ni apa maksud dia? Mengatakan ayat Quran tu dusta. Bagaimana musyrikin Mekah tolak Quran. Allahu Akbar. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang yang, kata Allah Ta'ala, yang aniaya itu tidak akan mendapat kejayaan. Perkataan yuflihu itu daripada perkataan falaha, yang bermaksud kejayaan. Dua benda. Kejayaan ni dua benda. Mencapai apa yang dikehendaki dan selamat daripada apa yang tidak disukai. Itu berjaya. Seseorang itu mencapai apa yang dia nak dan selamat daripada perkara yang dia tak suka, itu orang berjaya. Maka kalau sebut muflihun tu, maknanya hidup tak lengkap. Tidak lengkap apa? Tidak lengkap hidup atas muka dunia ni jadi hamba Allah. Akhirat masuk syurga. Tak berjaya maka syurga tak boleh. Nak jauh pada neraka Allah tapi tak berjaya. Maknanya apa? Apa yang dia nak tu tidak tercapai dan tidak selamat apa yang tidak disukai. Neraka tu tidak ada, dia tak suka tapi dia tak selamat daripada neraka. Kerana dia zalim. Itu maksud innahu la yuflihuz zalimun. Kerana itulah orang yang berjaya ni, itu orang yang masuk syurga. Dan orang yang jauh daripada neraka Allah. Baik. Ayat 22, akhir sekali pada petang ni, itu takhwif ukhrawi. Warning akhirat. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina asyraku ayna syurakaukum alladhi kuntum taz'umun. Kata Allah. Dan ingatlah, wa yawma nahsyuruhum jami'a, dan ingat hari waktu kami himpunkan mereka semua. Perkataan nahsyuruhum ni kita sebut dah bermaksud akan dikumpul. Sebagaimana apa ni kita panggil tuk peraih durian. Dilonggok setepak. Ataupun mengumpulkan macam orang kumpul binatang tu. Baik. Pada ketika itu, semua makhluk kena hadir depan mahkamah Allah Ta'ala. Summa naqulu alladhina asyraku, summa naqulu alladhina asyraku. Kemudian kami berkata kepada orang musyrik. Perkataan summa ni, ayat ni merujuk kepada satu masa yang lama berlalu. Bukan aku kumpul, kemudian aku buat, tak, lama berlalu. Selepas makhluk dibangkitkan, summa ni merujuk kepada satu masa yang lama berlalu, bukanlah selepas saja makhluk dibangkitkan pada hari kiamat, tidak, terus dibicarakan, tidak. Tapi satu jangka masa yang lama, nak tunggu tu. Kerana semua kita menunggu lama. Dan kita nak pada ketika itu syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu, aina syurakaukum, di mana sembahan kamu? Allah Ta'ala guna perkataan syuraka'u dalam bentuk jamak. Plural, jamak.
Bermakna mana hak mu sembah lama ni, puja nabi, malaikat hak banyak-banyak tu mana? Cuba senarai sini. Allazi kuntum taz'umun, yang kamu dulu yakin dengan mereka. Taz'umun ni maknanya bermaksud agak-agak yang yakin. Macam mana? Yakin tanpa ilmu. Percaya tanpa dalil. Percaya begitu yakin tanpa ilmu mana? Yang otak kamu tak boleh fikir dulu kamu yakin itu mana? Mana benda yang kamu sembah, yang kamu puja selain daripada Allah Subhanahu wa taala mana? Allahu Akbar. Dalam ayat ini Allah Taala nak jelas kepada kita bahawa kita tak dapat tahu langsung. Tuhan tanya mana? Tak dapat tolong pun. Maka kita jangan harap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Sama macam benda dalam dunia ni. Telefon kita ke, kereta ke, apa saja. Semua perkara itu akan ditinggalkan. Boleh kita guna, kita pakai, tapi nak harap pada 100% telefon tak boleh, sebab dia bateri mati. Manusia pun begitu juga. Kita hidup suami isteri, pasangan. Hidup kita ni, kita boleh yakin 100%. Tetap sayang pada kita. Bila-bila suami sayang pada isteri, tak yakin. Itu benda hak hidup. Dan kita duduk tawassul dengan orang mati tu, yakin gitu kita. Bahawa dia tu dekat dengan Allah SWT, sedang kita tak nampak dengan dia. Mari daripada mana dalil amalan ni? Semua tu agakkan semata-mata. Bukan daripada dalil yang betul. Oleh kerana itu buat mari berdatang kepada aku dalil di hari akhirat. Jadi semua tak boleh datangkan dalil. Jadi insya-Allah kita sambung esok ayat yang ke-23 dalam surah Al-An'am ini, ayat 23 sampai 27. Iaitu mereka nak menipu di hari akhirat. Ceritanya sedap lagi. Kemudian ada jawapan kepada mereka. Jawapan yang mereka bagi pada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa dia nak kata dia tu tidak syirik pada Allah Ta'ala. Nak cuba nak menipu Allah. Padahal semua saksi ada semua sekali. Apa yang mereka sebut itu. InsyaAllah kita jumpa esok pukul 5 petang sehingga pukul 6. Setiap hari di bulan Ramadan. Dalam Dauratul Tafsir. Siaran daripada Perlis Mengaji. Disiarkan secara langsung oleh Suara Sunnah. Setiap pukul 5 sampailah pukul 6. Tuan-tuan boleh share insyaAllah. Boleh ikuti pengajian kita selama dalam tempoh PKP musim yang keempat ini. Kita boleh tengok macam-macam, ada tuition, ada dan sebagainya. Sebagai channel alternatif, tuan-tuan, kita isi dengan masa lapang kita dengan benda-benda begini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.